Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi menghidupkan kita, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan kekuatan dan kesihatan dan diberikan kekuatan untuk menuntut ilmu, dan tidak ada amalan yang terbaik selepas menunaikan fardu-fardu melainkan menuntut ilmu. Ini di antara qaul ulama yang mengisyaratkan kepada kita ilmu adalah satu perkara yang azim, perkara yang besar yang kena kita ambil supaya kita jadikan ia sebagai bekalan kita untuk bertemu dengan Allah, maksudnya dengan amalan-amalan yang soleh, amalan yang sahih yang menyebabkan kita akan dipermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Berdasarkan hadis Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha menuntut ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan ke syurga, dan kita mengharapkan Allah permudahkan bagi kita semua jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pada pelajaran yang lepas kita telah bicarakan satu perkara yang berkaitan dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma supaya sentiasa memohon pertolongan, sentiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kepada kita, fa iza sa'ala ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku, aku adalah dekat. Yakni apa dekat maksudnya? Dia berada di arasy tetapi dekat dari sudut sima'ah, pengetahuan, pendengaran, ya, menyambut doa-doa kita. Ya, Allah menjawab doa-doa kita dan dia jawab mengikut keadaan, ya, kehendak dialah. Maksudnya cara kita berdoa itu pun memainkan peranan. Adakah doa kita ini dipercepatkan ataupun bagaimana? Kerana kita ada waktu-waktu mustajab, kita ada cara-cara yang mustajab, kita ada kalimah-kalimah yang mustajab. Itu semua diambil kira untuk memastikan doa kita mustajab. Ya, jadi oleh kerana itu doa kita ini dituntut kepada kita supaya sentiasa berdoa, kerana sifat doa ini adalah sifat seorang hamba yang kosong, tak ada apa-apa, ya, lemah dan mengharap kepada suatu kuasa yang maha besar. Oleh kerana itu di antara amalan-amalan yang menunjukkan kerendahan seorang hamba, khudu', yang terlalu rendah, yang sampai tahap memang dikatakan menghinakan diri kita, kerana kelemahan kita adalah dalam sudut amalannya ialah di antaranya doa. Ya, oleh kerana itu doa hanya untuk milik Tuhan. Ya, tidak boleh kita berdoa selain daripada Allah. Kerana al-ijabah daripada Allah, dan doa itu ibadah, maka ibadah tidak boleh disyirik. Adalah salah seorang apabila seseorang itu, ya, dia berdoa kepada ahli kubur misalan. Ahli kubur dah tak ada apa-apa. Ahli kubur memang tidak ada apa-apa, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah wafat tak ada boleh menjawab apa-apa, melainkan bila dikata dia boleh jawab seperti siapa yang berselawat ke atas aku maka malaikat akan menghantarkan kepadaku. Ya, jadi ini mengisyaratkan kepada kita ada benda-benda yang khusus untuk Rasulullah, tetapi ijabatul dakwah, menjawab segala doa, tidak ada kepada Rasulullah setelah dia wafat. Okey, jadi tidak boleh berdoa, ya, bertawasul atas nama walaupun nabi, ya, muqarrabun, nabi yang rapat dengan Allah, nabi yang terpilih, maka ianya syirik. Jadi kalau ini kan pula kalau kita nak berdoa melalui orang-orang yang tak tentu kedudukannya, adakah dia termasuk dalam golongan ahli neraka ataupun ahli syurga, wallahu alam. Adalah salah bagi kita jika kita minta kepada mereka yang menyebabkan seolah-olah seperti mana kafir Quraisy meminta doa kepada berhala-berhala mereka. Ya, tidak ada beza seorang muslim sekarang ini minta doa kepada ahli kubur, ya, orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan apa-apa, seperti kafir Quraisy yang berdoa kepada tuhan-tuhan mereka. Jadi insya-Allah, nauzubillah min zalik, kita minta lindung kepada Allah supaya kita tidak terjebak kepada
kepada perkara-perkara yang begitu. Baik, sekarang kita masuk dalam kitab yang bertajuk Buah Zuhud. Buah Zuhud yang muka surat 122 hadis yang ke-35. Buah zuhud yakni hasil daripada zuhud. Okay, kita dah bicarakan banyak benda di dalam kitab ini termasuk berkaitan dengan zuhud. Apakah dia itu zuhud? Dah kita bicarakan. Yakni tidak meletakkan dunia di dalam hatinya walaupun dia tu seorang yang jutawan, ya, jutawan kaya raya, millionaire, billionaire, ya, dia tetap tidak meletakkan dunia di dalam hatinya. Seperti mana yang dilakukan oleh Saidina Uthman. Ya, sejarah Saidina Uthman perlu distudi oleh Abdurrahman bin Auf bagi peniaga-peniaga bagaimana kedudukannya. Walaupun dia dah berhijrah daripada Mekah ke Madinah tu, tak ada apa-apa dia bawa melainkan sedikit saja seperti Abdurrahman bin Auf. Hanya kemahiran dia sahaja. Yang dikatakan kemahiran dia itu yang menyebabkan dia pandai berniaga dan akhirnya menjadi jutawan kembali, ya, daripada kosong. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada kosong pergi ke Madinah, ya, hanya tak sampai 10 tahun pada perang Tabuk yang berlaku pada tahun 9 Hijrah, ya, ataupun 8 Hijrah 9 Hijrah itu dia mampu untuk menginfakkan berapa 1000 ekor, 700 ekor unta, 300 ekor kuda. Ya, subhanallah. Ini kita rayu korban pun tak mampu kan? Tak apa, insya-Allah hak mana kita mampulah. Ya, tak jadi masalah. Itu semua rezeki yang Allah bagikan yang telah ditetapkan. Maka kita buat yang mana kita mampu. Okey, baik. Pertama, hadis buah zuhud ini, zuhud berarti, ya, tidak meletakkan dunia pada hati kita, pada hati seseorang itu. Nanti kita lihat beberapa perkara yang kita kaitkan, insya-Allah. Maka yang pertama, zuhud ini bukanlah maksudnya orang tu miskin, lepas tu dia aku zuhud lah, tak. Ya, orang tu miskin, dia zuhud. Itu dah memang miskin itu sendiri menunjukkan kezuhudan yang diterima. Tapi jadikan miskin yang jujur, miskin yang tidak takabur. Kerana ada orang miskin yang takabur sehingga Allah tidak melihat dia di akhirat kelak. Dahlah miskin takabur pula, ya, miskin yang sombong. Sedangkan orang miskin seharusnya tidak sombong. Ini miskin sombong. Misalnya miskin sombong, dahlah tahu miskin, duit dia ada, pergi beli rokok pula. Ya, misal rokok. Sedangkan RM12, ya, yang saya tengok paling murah RM12. Bayangkan RM12 dia boleh beli 145 kilo lebih kurang, 4 kilo ke 5 kilo beras yang boleh diberikan makan kepada anak bini dia. Okey, tetapi dengan sifat sombong dia, ya, dahlah miskin, tak ada apa-apa, beli rokok pula. Sehari pula tu RM12 rokok tu. Nauzubillah. Dia akan, seorang yang miskin, lepas tu dia buat begitu, apa yang akan berlaku? Pertama, kalau dia berkeluarga, haram baginya. Ya, kerana nafkah kepada anak dan bini ditinggalkan begitu disebabkan rokok dia tu. Hisap asap je, makanlah asap tu. Kalau nak sangat asap, pergi nganga kat exhaust kereta tu. Ya, senang cerita. Benda yang telah ulama mengisytiharkan haram, Kementerian Kesihatan pun kata haram, maka tinggalkanlah. Ya, kita bukan orang yang jahil, orang yang ada akal yang Allah bagikan. Tetapi ego seseorang itu, ego seorang lelaki ke apa ke, yang menyebabkan dia teruskan perbuatan-perbuatan haram yang begini. Nauzubillah min zalik. Anak bini nak makan, ya, ditinggalkan. Okey, baik. Itu satu. Dan kedua, apa yang berlaku jikalah, bayangkan kalau RM12 itu dia pakai satu hari. Kalau 10 hari 120, ya. Okey, baik. Kalau sehari RM12, ya. Kalau 10 hari RM120. 30 hari jatuh RM360. Tuan-tuan dan puan-puan, RM360 sebulan. Ya, RM360 sebulan hanya untuk rokok sahaja. Kalau setahun 3,600 campur berapa? 3,600, 4,000. Lambat sifir. 36, 300, 720. Okey. 3,600 campur 720. Ya, 4,320. Okey. Jadi banyak. 4,000 tu satu hari, satu tahun. Bayangkan kalau 4 tahun,
kalau ikutkan kaedah dulu dia boleh dah tunaikan haji. Dia tak tunaikan haji, haram, berdosa besar. Ya, kenapa dia mampu? Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara perkara yang berat. Okey, dalam bab yang kita katakan orang miskin yang sombong, tak kira lelaki ataupun perempuan. Tetapi bila kita menyaksikan istilah-istilah yang banyak berkaitan dengan nafkah, ya, keluarga, nafkah apa semua tu, ya, termasuk orang yang banyaknya orang lelaki. Orang perempuan ni dia ikut belakang je. Ya. Oleh kerana itu orang miskin yang sombong ini dibanyakkan, ditujukan kebanyakan kepada orang lelaki yang mencari nafkah. Ya. Kenapa? Bila dia tak mampu mencari nafkah, jadi dia dikategorikan miskin. Ya, miskin. Tetapi kalau dia sombong, lagi berat. Orang perempuan juga begitu, kalau dia dah tahu dia tidak mampu, jangan banyak permintaan ataupun banyak songelnya kata. Amboi, bahasa apa saya guna ni, songel kata orang. Jadi kita banyak bersabarlah ibu-ibu, ya, kenapa? Itu termasuk ujian. Tetapi ujian untuk memudahkan di antara kita dihisap depan Allah. Kadang-kadang kemiskinan ini satu benda yang manusia tidak suka. Tetapi memang kita tidak mahu miskin. Kita paling kurang seperti mana yang didoakan oleh Rasulullah untuk cukup. Ya, cukup bagi keluarga kita makan minum, itu paling kurang. Kerana apa? Kalau terlampau miskin dia akan memudaratkan. Tetapi kalau dia rasa cukup, walaupun dia miskin dia rasa cukup, itu mencukupi segala-galanya, dapat menjaga iman. Kerana bila seorang itu miskin, dia akan kurang hisap dia. Secara kasar kurang hisap. Ya, secara kasar kurang hisapnya. Maka bila kurang hisapnya, insya-Allah mungkinlah, wallahu alam, akan dipermudahkan baginya untuk jalan ke syurga. Tapi kalau miskin sangat, dia akan memudaratkan iman kita, itu pun menjadi kesalahan. Namun begitu orang kaya, ya subhanallah, orang kaya, jangan biarkan orang miskin itu terbiar begitu. Bantulah. Kerana itu kewajipan kita sebagai seorang Muslim. Walaupun tidak melalui pusat zakat ke apa ke by hand ke, kita nak bagi pun tak menjadi masalah. Kalau kita tahu dia tu miskin betul-betul. Tapi ingat, jangan bagi miskin yang sombong ni. Ya, pasal saya kadang-kadang mengagihkan zakat sahabat-sahabat yang serahkan. Bila saya bagi kat orang kampung tu, saya akan pilih, saya akan tapis dengan syarat ada 2 benda penting. Syarat dia 2 ataupun 3 lah. Pertama, orang tu ialah biasanya saya bagi pastikan dia tu solat, orang yang melakukan solat. Ya, orang yang melakukan solat. Kalau tak melakukan solat, sorry, memang takkan dapat. Kita takkan bagi pun. Maksudnya solat ni bagi kaum lelaki terutamanya di masjid-masjid. Ya, di surau-surau kita akan perhati, kita akan ambil maklumat, kita kenal. Okey. Kemudian yang kedua, seorang tu dia tak ada dia tak merokok. Ya, itu syarat saya. Ini saya punya keras lah. Memang orang kata Ustaz Fadil ni keras lah. Aku merokok pun dia tak bagi. Kamu tak reti nak managekan duit tu semua. Ya, buat apa saya bagi? Nak sedekah, orang bagi sedekah, okey, itu lain cerita. Tetapi dari sudut zakat saya takkan bagi. Ya, kita peruntukkan begitu sekali, kita teliti. Yang ketiga adalah kita tak bagi kepada orang yang ada estro kat rumah tu. Ya, estro pasal dia berbayar. Kalau tak bayar itu lain cerita. Macam TV, saya pun tak berminat sebenarnya, tapi ringan sikit. Tapi kalau ada estro dia bayar, saya takkan bagi. Sorry. Kamu nak habiskan duit dalam ghaflah. Ya, lalai. Tak ingatkan Tuhan sedangkan Allah dah bagi rezeki. Ya, jadi itu di antara perkara lah yang saya lihat. Okey, jadi oleh kerana itu ia merupakan satu perkara yang perlu direnung elok-elok supaya ya orang-orang yang begini rasa insaf, ya, bertaubat, dan kita dapat bimbing dengan harta-harta kita supaya dia lebih cenderung kepada Allah agama ini. Baik. Hadis yang ke-35 35 Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu dari Sahlu ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila nabiyyi, dia silap baris tu, ila nabiyyi, ya, dari bawah kasrah. Faqala ya Rasulullah, dullni ala amalin idza amiltuh ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Lalu faqala izhad fi dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Maksudnya, seorang lelaki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang jika aku lakukan, maka Allah dan manusia akan mencintaiku. Okey, ini di antara perkara yang penting bagi kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum mencari bagaimana nak mencari keredaan Allah. Ya, bagaimana nak mencari keredaan Allah. Ya, mereka mengutamakan keredaan Allah. Jadi mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah amalan yang boleh menyebabkan Allah mencintai aku dan manusia mencintai aku? Dengan arti kata lain, bukan manusia mencintai aku ini dari sudut nak riak ke nak menunjuk-nunjuk, tak. Ya, kalau itu dia ada unsur yang tidak sihat. Kalau kita menunjuk-nunjuk untuk manusia mencintai kita, maka ada unsur nifak di situ. Ya, apa unsur sifat munafik. Ya, pasal apa kita menunjuk-nunjuk setengah orang? Pasal kadang-kadang kita melihat, kadang-kadang nak tangkap gambar tu waktu memberi bantuan tu kadang-kadang agak bermasalah sebenarnya. Bukan kerana apa? Kerana kita cuba nak mengelak menunjuk-nunjuk. Tetapi bila menjadikan isu fitnah kepada manusia, ya, terpaksa juga kita tangkap gambar. Ya, terpaksa untuk bagi tahu apa yang kita lakukan, barang yang diberikan telah sampai, terpaksa. Okey, oleh kerana itu sebahagian manusia dia lakukan begitu. Ada juga sebahagian manusia dia berlaku bukan untuk itu. Kita tahu di kalangan manusia ada yang masya-Allah dia bagi. Misalnya setengah waktu dekat pilihan raya, itu unsur yang tidak sihat sebenarnya. Membeli manusia cara begitu. Ada juga macam sekarang ni dia pergi ke sana ke sini memberi bantuan, tetapi ada unsur-unsur yang kita lihat tak kena. Ya, tak kena. Seperti apabila dia pergi ke satu tempat, ya, dengan tidak menggunakan prosedur yang tertentu, kita nampak tak sihat. Apa dia prosedur yang tertentu tu? Di antaranya saya melihat dari sudut, ya, kita kena raikan kaedah, beberapa kaedah. Ya, misalan kalau kita nak pergi ke satu kampung tu untuk melakukan program ke apa kaedah dia? Kita berjumpa dengan ketua kampung dahulu, adab dia. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini juga di antara pengalaman yang kita belajar, yang mana kita tidak boleh terus terjah, ya, terus terjah. Kenapa kadang-kadang kita tidak perasan bahawa kawasan itu adalah kawasan seseorang yang mana dipertanggungjawabkan. Tiba-tiba kita terjah saja, akhirnya menyebabkan orang tu akan terasa tak dinafikan. Orang tu akan terasa sakit. Pula kita dengan sistem alat media ni, gadget-gadget kita sebarkan di Facebook, menyebabkan orang kawasan itu yang berkuasa kawasan itu akan merasa tersakit hati, seolah-olah dihina, ya, dikeji disebabkan kerja dia tak buat. Bukan tak buat, kadang-kadang kita yang tak tahu. Ini di antara program yang pernah kita buat berurusan seperti tempat orang asli. Ya, kita pergi, ya, kita ada di kawasan Perak Tengah di Suak Padi tu. Dia ada 3 kampung di situ, Gedung Batu, Suak Padi dan kampung apa ke nama? Ya, orang asli. Lepas tu kita pernah buat program di kaki Cameron Highland tu, di Simpang Pulai. Begitu juga. Itu pun masya-Allah pengalaman yang menarik. Cuma yang berkaitan dengan program, misalnya tahunan kita buat pada bulan-bulan Ramadan, ya, kita buat program berbuka puasa di tempat orang asli tu. Satu hari saya berjumpa dengan orang kenalkan, ini Tok Batin. Dia Tok Batin ketua kampung orang asli lah. Walaupun dia bukan Islam, namun kita faham apa yang dia cakapkan, mesej. Dia menceritakan orang datang di sini nak bagi bantuan ataupun apa semua, tidak melalui dia ataupun tidak meminta izin kepadanya. Jadi kaedah-kaedah yang begitu kita faham, dia tersinggunglah. Sedangkan dia yang bertanggungjawab. Ya, jadi oleh kerana itu pernah berlaku apabila kita menyaksikan seseorang tu dia pergi ke tempat, ya, satu kawasan, dan lepas tu yang menjadi masalah dia isukan dalam Facebook. Orang membaca dan orang berbicara dan akhirnya menyebabkan bila dapat tahu kepada orang yang bertanggungjawab situ, dia marahlah. Kenapa kamu masuk begitu? Kamu tak bertanya. Lepas tu menjadi isu, dia menyebabkan emosi. Ya, bila menyebabkan emosi masuk ke dalam Facebook, dia jadi belaga. Ya, ini di antara perkara yang tak sihat. Ya, dia menjadi belaga di antara satu sama lain. Jadi orang nampak masya-Allah orang tu tak buat kerja, ada orang nak tolong dimarahkan pula. Bukan kaedahnya begitu. Ya. Yang begitu juga, ya, dia mengambil
Nauzubillah, kadang-kadang mereka ni lakukan kerja atas nama dakwah ataupun atas nama apa, publicity ke. Ya, misalan kawasan itu, misalan ada satu kawasan tu yang berlaku pada masyarakat kita. Mereka berdakwah, mereka bantu, tapi dia tidak dipromosikan ataupun tidak dikeluarkan dalam Facebook. Memang dia bantu. Saya tahu ya, daripada jemaah sunnah juga yang pergi ke satu tempat di Sabah sana, dia membantu tapi tidak dikeluarkan dalam Facebook ataupun tidak diwar-warkan. Lepas tu datang seorang hamba Allah tu, dia pula pemasuk kawasan tu yang memang asalnya dah Islam dah. Lepas tu dah memang ada bantuan, tetapi itu sifat orang-orang yang, maaf kata, orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran Arabiyun, ya, ataupun orang-orang asli yang mana dia bergantung banyak kepada siapa yang membantu, ya, ataupun waktu tu orang tu bantu. Pasal saya teringat sewaktu saya pergi berdakwah ataupun ialah membantu juga di perkampungan orang asli di Simpang Pulai. Dia kata, Ustaz, ya, saya ni dah Islam 3 kali. Terkejut saya, Islam 3 kali? Dalam otak tu berfikir kan, apa dia cakap ni Islam 3 kali? Kita itulah Islam sampai dari beranak tu sampai nak mati ni, mudah-mudahan dalam Islam lah. Itulah satu, tak 3 kali. Tapi itulah kefahaman mereka, orang asli ni. Apa yang, okey, macam mana tu kita tanya, macam mana Islam 3 kali tu? Dia ceritalah, rupanya, ya, bila orang Kristian datang bagi bantuan, maka dia masuk Kristian. Bila orang Islam datang lagi bagi bantuan, dia masuk Islam. Oh gitu, Masya Allah. Kan? Tapi kita tak boleh nak kata apa-apa, kita tak boleh nak kata sebab kejahilan dia. Ya, tapi alhamdulillah, mudah-mudahanlah kita lihat macam JAKIM ataupun majalah agama di kawasan negeri tertentu tu dia menghantarkan bantuan dan dia sudut juga menghantarkan pendakwah. Mudah-mudahanlah islahkan semua tu. Ya, tapi kalau nak bagi tahu, itulah cara kefahaman mereka, ya, orang-orang yang disebutkan Badui Malaysia ataupun orang asli Malaysia. Ya, mereka bergantung, Islam mereka bergantung kepada siapa yang banyak bantu. Oleh kerana itu mereka ini termasuk dalam muallafatil qulub yang perlu diteruskan, tapi ada limit dia. Ya, ada limit dia. Macam kami pernah menghandle pelajar-pelajar di kalangan anak orang asli, alhamdulillah, biiznillah, hatta sekolah saya yang saya bina pun di antaranya programnya untuk itu. Dan alhamdulillah sampai dia dah hafizah, sampai kita bawa dia ke Mesir lah. Ya, sampai alhamdulillah boleh menguasai bahasa Arab dan dah balik dah kat Malaysia. Cuma kita katakan perkara tu boleh dilakukan, ya, perkara tu boleh dilakukan. Walaupun peringkat awal agak letih sedikit, ya, tetapi alhamdulillah bila jadi itu kita rasa seronoklah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dari dakwah kita semua. Baik. Jadi dalam kisah ni maksud zuhudlah terhadap dunia, nescaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap manusia, kepunyaan manusia, nescaya manusia akan mencintaimu. Kita lihat kepada kandungan hadis, insya-Allah hadis ini bertaraf hasan. Kandungan hadis pertama disebutkan dalam Al-Ihya, zuhud terhadap dunia merupakan makam termulia di antara banyak makam orang-orang yang menempuh perjalanan menuju Allah. Okey. Dalam kalimah ini disebutkan bahawa zuhud yang disebutkan dalam Al-Ihya, yakni Al-Ihya ni kitab Ihya Ulumuddin. Ya, Ihya Ulumuddin. Walaupun ada beberapa masalah dalam kitab tu, cuma kita ambil penafsiran yang betul ini. Zuhud terhadap dunia merupakan makam. Bila sebut makam ni, kita bila sebut makam, kubur lah. Ya, makam Ibrahim, makam Sultan, makam apa, itu istilah kita. Tetapi makam sebenarnya kedudukan, merupakan tempat tertinggi atau tempat macam makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri. Okey. Jadi makam termulia di antara banyak makam, tempat tertinggi di antara tempat tertinggi orang-orang yang menempuh perjalanan menuju Allah. Makam zuhud tersusun dari ilmu hal dan praktikal. Okey, zuhud termasuk dalam perkara yang diceritakan rohani dia tu dan praktikalnya. Okey, kerana apa? Zuhud memerlukan pengorbanan hati kita, ya, jiwa kita yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-zuhud sendiri merupakan ungkapan untuk menyebut berpalingnya seseorang di suatu kondisi menuju kondisi yang lebih baik menurut kebiasaan kita,
kebiasaan kata zuhud khusus ditujukan untuk menyebut orang yang meninggalkan dunia. Okey, ini secara kadang-kadang lafaz-lafaz yang digunakan ahli zuhud ini agak berbahaya, takut disalah faham, disalah artikan. Ya, kerana apa? Kerana masalah zuhud ini golongan-golongan sufism dia telah menjadikan zuhud ini kepada fahaman yang salah. Dia jadikan kefahaman zuhud ini banyak kepada kefahaman yang telah bercampur baur dengan fahaman Parsi, Hindu, Mongol. Ya, ini semua disebabkan pengaruh agama yang diambil dari luar. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, agama ini bukan akal. Kita kalau tengok akal, kita akan mengatakan, oh itu yang lebih baik. Maka kita pun ikut. Tak. Agama ini bukan akal. Apa yang kita sangka baik, belum tentu di sisi Ar-Rahman, sisi Allah itu baik. Apa yang kita sangka buruk, belum tentu di sisi Allah itu buruk. Itu je ambil kaedah penting. Kerana agama adalah program wahyu yang mesti ada bukti, fakta. Alah, dalam isu ni, kita tak perlu terang lah. Dari isu yang kita hadapi, masalah COVID pun memerlukan fakta, bukti apa semua tu. Ya, ini masalah COVID, masalah kesihatan yang nak diberikan, perlukan maklumat begitu begini. Ini kan pula masalah agama yang akan menentukan syurga dan neraka. Takkan kita nak biarkan sesuka hati di kalangan manusia-manusia yang tak bertanggungjawab untuk berbicara. Okey, baik. Jadi dalam kaedah maksud zuhud ini ialah, ya, menurut kebiasaan kata zuhud khususnya ditujukan untuk menyebut orang yang meninggalkan dunia. Okey, disebabkan kalimah meninggalkan dunia ini bukan meninggal tu mati, maksudnya dia mengenepikan dunia. Ya, dilihat kesenangan-kesenangan dunia ini mata, perhiasan yang ringan. Ya, jadi dia tinggal. Sehingga barang siapa yang meninggal dunia kerana ingin mendapatkan syurga dengan segala kenikmatan, maka dia disebutkan zahid. Okey, orang yang betul-betul meninggalkannya. Tentu saja kedudukannya bukan seperti definisi zuhud yang pertama, iaitu orang yang berpaling dari suatu kondisi menuju kondisi lain yang lebih baik, yang ini bukan untuk akhirat. Jadi penafsiran ini mengisyaratkan kepada kita bahawa manusia yang dikatakan zahid ataupun ahli zuhud ini, mereka meninggalkan dunia. Cuma istilah meninggalkan dunia itu perlu berhati-hati. Apakah dia tinggalkan dunia? Tinggal semua. Tak mau naik kereta, tak mau naik bas pula. Tak mau naik kereta, tak mau naik motor, tak mau duduk rumah yang selesa, tak mau itu, tak mau ini. Adakah begitu? Ataupun, ya, dia memiliki perkara-perkara yang begitu, tetapi perkara-perkara begitu tidak ada di dalam hati dia. Kena. Ya, subhanallah. Ya, kita menyaksikan ahli zuhud di zaman Rasulullah. Kita kena ingat orang yang pertama sekali pakar zuhud ataupun yang dikategorikan sebagai wali Allah itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat itu. Kemudian mesti diikuti para sahabat. Kerana istilah zuhud ini, golongan sufi dia mengutamakan orang-orang seperti bagi di mereka ketua ahli zuhud adalah Abdul Qadir Al-Jailani. Tuan-tuan ada perempuan Abdul Qadir Al-Jailani selepas 300-400 tahun kewafatan baginda. Habis sebelum tu tak ada orang yang zuhud. Mungkin terkenal dengan Hasan Al-Basri. Ya. Habis sebelum tu tak ada ke yang zuhud. Oleh kerana tu orang yang zuhud yang pertama sekali, ya, yang paling hebat ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinafikan, ya, tidak dinafikan. Dia seorang jutawan, dia seorang businessman sebelum dia menjadi nabi. Kita tak pernah terbayang bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu jutawan, kan? Dia seorang businessman dan dia pandai businessman dan jujur. Ya, jujur sehingga masa kan, ya, Khadijah berminat kepada dia kerana kejujuran lelaki itu. Ya. Oleh kerana itu, akhirnya bayangkan start umur 25 sampai 40 tahun, lebih kurang 15 tahun dia berniaga dan masa berdakwah itu pun dia masih lagi berniaga. Dan perniagaan dia, saya pun tak dapat nak bayangkan, ya, kedudukan yang dimiliki, hartanya besar, banyak. Selepas dia menjadi nabi sehingga kan Allah menawarkan Uhud menjadi emas pun boleh. Kita tahu bahawa ditawarkan Uhud menjadi emas. Uhud menjadi emas, tuan-tuan dan puan-puan, kalah Qarun.
kaya, tapi Rasulullah tidak berminat kepada dunia. Tu dia. Ya, zuhud. Dia mampu, tapi dia tak berminat. Dan orang-orang yang rapat dengan Rasulullah SAW seperti Abu Bakar, Umar, Osman, kaya. Dan Osman menonjol kekayaannya. Ya, bertaraf bilion. Abdul Rahman ibnu Auf, Abdullah Zubair ibnu Awam, ya, banyak sahabat-sahabat yang masya-Allah tabarakallah. Tetapi kenapa kita tak pernah mendengar mereka ini, kalau istilah kita ni tak dengar depa ni zuhud, ya? Sebenarnya kezuhudan pada zaman itu tidak didefinisikan seperti mana definisi orang-orang sufi di zaman sekarang. Ya. Zuhud yang mereka miliki di zaman Rasulullah adalah yang paling betul dan paling tepat. Berbeza dengan definisi yang diberikan golongan-golongan mutaakhirin, orang yang terakhir ini, definisi zuhud yang mereka itu mengatakan meninggal dunia, terus tinggal. Walaupun dia tu kaya, dia tinggal, ya, tinggal terus. Maksudnya habis dijual, kosong semua. Definisi yang salah, ya. Sehingga sudahnya anak bini pun tak dapat ditanggung dengan baik. Jadi itu fitnah jadinya. Oleh kerana itu, ya, bila kita menyaksikan istilah zuhud ini, dunia tidak diletakkan di dalam hati. Itu maksudnya. Dan semuanya untuk akhirat. Itu pasal bila berlaku apa-apa kemalangan, kecelakaan, ya, dia tetap bersabar. Dia redha dengan apa yang Allah bagi. Lalu dia melakukan yang terbaik. Ya, dia tidak rasa Allah ruginya aku, pening kepala aku. Tak, ya, bagi dia dah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya-Allah kita buat yang lain. Ya, oleh kerana itu kedudukan zuhud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup indah, difahami dengan betul-betul. Okey? Baik. Kedua, bukanlah termasuk zuhud sikap yang mengacuhkan harta dan membelanjakan untuk berpoya-poya dan memenuhi keinginan hati. Tetapi yang dimaksudkan zuhud adalah mengetahui kehinaan dunia kemudian meninggalkan untuk mencapai kemuliaan akhirat. Itu dia. Zuhud. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang bermaksud, kalaulah dunia ini di sisi Allah berharga seberat sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan dapat minum walaupun setitik. Ya, atau kama qala Rasulullah SAW. Dengan arti kata lain, tuan-tuan dan puan-puan boleh faham. Kalaulah misalnya kita nak bagi contoh apa, ya, kertas ini bernilai, ya, bernilai di sisi Ar-Rahman, maka, ya, orang kafir akan mengambil kertas ni dengan sebanyak-banyaknya. Tetapi nilaian itu tidak berharga di sisi Ar-Rahman. Dunia yang sehebat-hebat yang kita saksikan dengan kecanggihan teknologi, dengan berbagai-bagai pertemuan baru apa semuanya, dengan harta yang berlimpah ruah. Tetapi apa Rasulullah kata? Kalaulah dunia ini sebesar sayap nyamuk itu pun berharga, ya, nescaya orang kafir tidak akan dapat memilikinya. Kita Allah akan bagikan terhadap orang Islam sahaja. Allah tak bagi kepada orang kafir. Allah hanya bagi kepada orang Islam sahaja. Tetapi menunjukkan dunia ini tidak berharga. Orang kafir pun ambil, orang Islam ambil untuk kebaikan. Kalau benda tu berharga, tuan-tuan dan puan-puan akan menyaksikan seperti mana yang di syurga, milik orang beriman ini hanya di syurga, dimiliki oleh orang beriman, tidak akan diberikan kepada orang kafir. Ini berdalilkan ayat Quran di dalam surah Al-A'raf. Cuba buka surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, surah yang juzuk yang ke-9. Okey, jumpa. Juzuk yang ke-9, surah yang ke-7, ayat yang ke-50. Muka surat 156. Okay? Kita tengok apa syurga ini. Kita lihat inilah tempat yang terbaik bagi
orang yang beriman, yang nikmat adalah kemuncak segala nikmat yang dimiliki hanya orang yang beriman dan tidak diberikan oleh orang kafir. Nauzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah, ya. Baik. Ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Para penghuni neraka menyeru kepada para penghuni syurga, berikanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikurniakan kepada Allah kepadamu. Mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kedua-duanya bagi orang-orang kafir. Nampak tak? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, itu dia milik orang mukmin, ya. Walau setitik pun tidak akan diberikan kepada ahli neraka. Orang neraka mengadu, ya ahli syurga, bagilah kami setitik je air atau sedikit air. Dan juga sedikit makanan. Bukan nak banyak, nak sikit je. Allah kata apa? Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya Allah telah haramkan kepada orang-orang kafir. Di dunia kesenangan, kekayaan Allah tak haramkan. Kerana tak ada nilai dunia ini. Tetapi bila dibawa ke syurga, nilainya terlalu besar yang tidak akan diberikan oleh orang kafir walaupun sedikit. Jadi kita faham bahawa ya, kenikmatan ataupun apa yang ada di dunia di sisi Allah itu tak ada apa-apa. Cuma jiwa kita je. Sikap manusia ini di sisi ini terlalu besar. Ya, terlalu berharga. Maka bersabar. Bersabar itu lebih baik bagi mereka yang tidak memilikinya. Ya, bersyukur dengan apa yang ada dan bukan maksudnya kita tidak berusaha, kita berusaha tapi tak memilikinya, tak apa. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran besar di akhirat. Dan nak mengisyaratkan kepada kita kedudukan dunia yang tidak ada nilai di sisi Allah berbandingkan kedudukan syurga yang walaupun setitik tidak akan diberikan kepada orang kafir. Nampak tak? Secubit makanan pun tidak akan diberikan kepada orang kafir kerana peruntukan itu adalah milik orang yang beriman sahaja. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, berikan kita semua syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita sambung balik. Yang ketiga, sabda baginda, zuhudlah terhadap dunia, nescaya Allah akan mencintaimu. Menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyah, zuhud adalah meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Menurut Ibn Rajab, zuhud terhadap dunia ada 3 macam. Yang ketiga-tiganya termasuk amalan hati dan bukan hukum amalan badan. Okey. Dalam bab ini, Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam mendefinisikan makna zuhud adalah meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Ya, tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Jadi oleh kerana itu orang yang zuhud maksudnya orang yang menjaga dirinya daripada apa yang ada di dunia ini, kita tengok manfaat ke tidak. Kalau tak ada manfaat, ditinggalkan, dijauhkan. Kalau harta dia bermanfaat, tapi bagaimana? Bergantung pada kita yang menggunakannya, baik ataupun buruk. Kalau buruk, tinggalkan, ambil yang baik. Dan begitulah seterusnya. Okay? Jadi oleh kerana itu definisinya, dan itu betul definisinya. Ya, kenapa? Dunia yang kita miliki itu bergantung kepada kita yang mengusahakannya, baik ataupun buruk. Kalau baik, baiklah. Kalau buruk, buruklah. Tapi berat. Ya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, dalam pelajaran saya yang berkaitan liku-liku perjalanan hari akhirat tu, bila sampai tahap hisab 3 kali kelas saya terpaksa ulangkan. Kerana apa? Pada waktu hisab memang menggerunkan.
Tempat hisap tu adalah di tempat audit. Tempat yang diauditkan memang berat. Seberat-beratnya. Sekecil-kecilnya dimunculkan, yang besar memang dimunculkan, yang tersembunyi dalam hati dikeluarkan. Apa yang pernah kita lakukan, dibuka segala-galanya. Hanya Allah yang mengetahui. Dah excited dah. Amalan dah banyak sangat-sangat. Tiba-tiba kita mengumpat si fulan, amalan dia ambil satu-satu depan mata, amalan dia ambil. Hingga habis. Lepas tu dosa orang kita pegang. Ya, na'udzubillah. Ya, ini di antara satu perkara yang menakutkan. Seolah-olah kita simpan duit banyak-banyak, tiba-tiba skamer ambil dalam sekelip mata je. Begitulah kedudukan orang yang berada di akhirat yang menjadi muflis. Mereka itu orang Islam, orang yang beriman, bukan orang yang kafir. Dan akhirnya mereka itu dibenam dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik. Istilah yang kedua yang diterangkan oleh Ibn Rajab, ya, Ibn Rajab rahimahullah, yang mana ianya merupakan penafsiran yang cukup cantik juga. Dia telah memberikan definisi kepada 3 maksud, tetapi ianya bahagian dalaman, yakni bahagian iman kita, bahagian hati kita. Seorang hamba yang lebih meyakini dan percaya terhadap rezeki yang masih berada di tangan Allah daripada yang telah ada di tangannya. Perasaan seperti ini muncul kerana begitu kuat dan lurus keyakinan bersangkutan kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah lah yang menjamin dan menanggung rezeki seluruh hambanya. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada sesuatu yang binatang melata pun di bumi, melainkan Allah telah menjaminkan rezekinya. Amanah. Kita beriman. Kerana apa? Rasulullah berfirman, sesungguhnya dan tidak suatu binatang pun, makhluk pun yang berada melata di muka bumi ini, melainkan Allah telah menjaminkan rezekinya. Allah telah menetapkan rezekinya. Oleh kerana itu, apa-apa juga berlaku jangan takut. Ya, memang kita tak nafikan kerisauan tu ada, tetapi insya-Allah semenjak kejadian langit dan bumi, semenjak Allah tetapkan rezeki pada kejadian bumi ini, Allah telah meletakkan semua rezeki yang sebelum dilahirkan sampai kiamat ni. InsyaAllah. Bayangkan baby tu apa dia boleh cari rezeki. Tapi Allah bagikan dia rezeki melalui kasihan kita sebagai ibu dan ayah. Tak tahu cari rezeki. Nak pakai apa, nak makan, itulah susu yang dia. Siapa yang suap dia boleh belaka. Pernah orang tengok orang suapkan susu kambing pada baby. Habis boleh belaka dia. Tapi itu dia rezeki. Burung tu rezeki Allah bagikan, memang dah ditetapkan. Apa juga makhluk di kiri kanan kita, ya, memang dah ada rezeki. Oleh kerana itu kita sebenarnya tak perlu risau, tapi berusaha. Itu je. Ya, itu yang paling penting. Oleh kerana itu jangan risau sangat, insya-Allah. Ya, cuma kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit, itu jelah. Ya, oleh kerana itu gunakan kemahiran kita untuk mencari yang halal. Dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, alhamdulillah. Ya, yang paling penting berkat dan halal. Okey, baik. Maksudnya di sini seorang hamba lebih meyakini, dia yakin dengan kedudukan rezeki milik Allah. Ya, rezeki milik Allah. Kemudian yang kedua, seorang hamba jika tertimpa suatu bencana merupakan kematian, buah hartanya atau lain-lainnya, yang ditimpa itu bencana berupa kematian buah hatinya atau lain-lainnya. Perkara yang begini memang tidak dinafikan ujian. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, hikmah tetap berlaku. Ada hikmah yang terkandung. Allah telah programkan kepada kita sesuatu itu, Allah akan buat yang baik je. Memang Allah akan buat yang baik je. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak mahu menzalimi mereka, tetapi mereka yang zalimkan diri mereka. Allah dah bagi cukup, lepas tu ditetapkan SOP dia. Kan? Allah dah bagi cukup. Apa dia SOP-nya? Beriman kepada Allah. Ya, jaga diri daripada melakukan maksiat. Lakukan ibadat. Simple je.
Tapi manusia sendiri tak nak beriman kepada Allah, buat maksiat, tak mau buat ibadat. Salah siapa? Dan Allah macam kita sekarang, SOP yang dibagikan bukan untuk lepak-lepak, untuk suka-suka, tak. SOP yang dibagikan untuk keselamatan dan kesihatan kita. Mungkin orang bicaralah dengan berbagai lantaklah bagi saya, apa nak bicara teori konspirasi ke apa, itu terpulang. Ya, tetapi hakikat kita kena terima hakikat berapa ramai yang dah masuk hospital, berapa ramai yang dah nazak, berapa ramai yang dah mati, berapa ramai yang nazak hidup balik, ya, berapa ramai. Pasal saya di antara sahabat-sahabat, saudara mara kena. Jadi kita mengatakan tang mana masalah yang sebenarnya. Cuma kita nak ceritakan bahawa kena ada SOP. Kena ada SOP untuk kebaikan diri kita. Orang langgar itu lantaklah orang langgar. Ya, lantak dia pelanggar. Tapi kita kena ada SOP untuk kebaikan. Ya. Pasal dalam isu-isu kena railah. Ya, masalah masjid tak buka kena rai. Pemerintah mengarahkan sabarlah. Ya, kadang-kadang kita marah kenapa yang tu boleh buka, biarlah depa kena, lantak depa lah. Depa nak kena, lantak depa. Kerana hukum wabak ni, penyakit berwabak yang gini ada hukum dia tersendiri. Ya, wallahu alam. Baik. Jadi diminta orang yang berhadapan dengan perkara-perkara yang begini dia lebih redha. Itu pasal kita menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kematian anak-anak yang tersayang seperti Zainab, Ummu Kalthum, ya, siapa lagi? Kematian anak-anak lelakinya, ya, termasuk Ibrahim, ya, dia redha akan apa yang pemberian yang Allah bagikan. Kerana hikmah yang terkandung, maka itulah menunjukkan iman dia tinggi. Kadang-kadang kita menyaksikan di antaranya seperti Nabi Allah Ayub yang Allah habiskan semua sekali. Harta dia, anak dia, apa juga, ya, tanaman-tanaman, ternakan dia habis. Lama pula tu. Tapi hatinya tetap memuji Allah. Ya, tetap bersangka baik dengan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, wallahi summa wallahi, tidak ada tolak banding Nabi Ayub ini kehebatan dan kesabaran dia. Tidak ada siapa yang mampu untuk men-challenge. Ya, dahsyat. Kita pun belum tentu. Saya sendiri pun belum tentu. Minta Allah jangan ujilah perkara-perkara yang memberatkan kita, boleh menggoncangkan iman kita. Ya, penting tuan-tuan dan puan-puan, jangan minta Allah uji. Satu nasihat, jangan minta Allah uji. Kalau Allah uji, kita duduk kadang-kadang. Ya, ada larangan. Hatta para ulama melarang kita minta. Nak minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu cara minta di antara doa yang terbaik. Kita minta apa juga urusan dunia menjadi kebaikan. Ya. Baik. Yang ketiga, sama saja bagi seorang hamba yang telah membuat kebaikan dan mendapat pujian atau celaan. Perasaan seperti ini merupakan salah satu petanda zuhud terhadap dunia. Meremehkan kecilnya ambisi untuk mendapatkannya. Barang siapa yang terlalu mengagungkan dunia, pasti dirinya memilih pujian dan membenci celaan. Barang siapa yang mampu bersikap seimbang dalam menanggapi suatu pujian dan celaan saat berbuat kebaikan, maka yang demikian ini menunjuknya jatuhnya kedudukan makhluk dalam pandangan. Hatinya hanya berisi perasaan cinta terhadap kebenaran dan redha dari maulanya. Apakah maksud ini? Maksud dia bahawa kita ni kena ada sifat, ya, terima redha dengan apa juga yang berlaku, orang suka ataupun orang benci. Kalau kita berada di atas jalan yang betul, kita kena ada sifat tu, kita redha, kita tak menjadi masalah orang suka ataupun orang benci. Kalau orang suka, alhamdulillah. Kalau orang benci, alhamdulillah, tak menjadi masalah. Oleh kerana itu kita menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam siri dakwahnya, ia disukai, ia dibenci. Orang miskin yang suka, orang kaya benci. Dan kebencian dia itu bukan tahap kebencian yang normal. Bukan benci Allah tak suka kat dia, tak. Benci dengan keadaan diikuti dengan fitnah-fitnah. Diikuti dengan fitnah-fitnah, kutukan-kutukan, cercaan-cercaan sampai dibuat suatu yang boleh menyebabkan Rasulullah sakit. Itu sekali. Tetapi dia bersabar. Ya. Bagi dia, orang suka alhamdulillah, orang tak suka pun alhamdulillah. Kerana wa ma ana alaika illa balagul mubin.
aku tidak melainkan wa ma'ana illa balaghul mubin, menyampaikan apa yang diarahkan oleh Tuhan sahaja. Oleh kerana tu kita sebagai seorang manusia dan juga sebagai seorang pendakwa bersabar dan buat cara yang betul. Sabar dan berdakwahlah kepada orang-orang yang kita kasihi kerana kita ingin membeli syurga Allah dengan baik. Jadi cara itu amat penting. Orang suka alhamdulillah, orang benci pun alhamdulillah. Dengan syarat benci yang kita bawa itu adalah kebenaran. Jangan sebab benci kita buat benda yang salah. Kalau buat salah memang padan muka kita lah kena benci. Ya, kena marah. Tapi kalau kita bawa benda yang betul, orang benci, alhamdulillah, tak apa. Tak menjadi masalah. Ya, siapa yang terjun bidang dakwah, dia akan terkena walaupun sedikit. Ya, tak kiralah dengan kaum keluarganya ataupun orang yang dekat dengannya. Rasulullah sampai diboikot, ya, diboikot 3 tahun. Lama boikotnya. Tak boleh berurusan dengan kabilah Bani Hashim ni. Subhanallah. Kita baru berdakwah sikit, orang dah kutuk, habis dah. Lama aku kena cop pula. Alhamdulillah. Ya, cop Yayasan Taklim. Bila belajar Yayasan Taklim, ini guru-guru yang ni, yang tak betul ni. Ya, dia jadi macam tu. Tuan-tuan dan perempuan jangan takut. Ya, muka Ustaz Fadil ke, muka Ustaz Yunus ke, muka Ustaz Adli, muka siapa lagi? Ya, Ustaz Asri Sobri, ya, muka semuanya tu dah keluar yang dicop sebagai grup-grup yang dikatakan sesatlah, wahabilah, kaum muda lah, apa lagi dia nak cop. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya, Allah berikan pahala mereka pada saya dan kita semua. Dan yang paling penting, kalau selagi gambar tu, pasal baru ni terbuka balik gambar tu kan, tengok masya-Allah kata, selagi gambar tu ada, mudah-mudahan Allah berikan pahala kepada kami semua. Doakanlah kebaikan untuk kami. Insya-Allah mudah-mudahan ianya baik untuk kami. Dan minta iltizam, amat menggerunkan sebenarnya. Ya, takut dia tergoncang, pasal bila dah tersebar tu orang yang rapat dengan kita pun mula berbicara. Tapi kita telah berazam, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita bahawa kita akan teruskan dengan kebenaran ini untuk risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada menang ataupun mati syahid. Itu je kaedah kita. Kerana kita minta kita termasuk dalam taifah golongan yang berjaya. La tazalu taifatun mansurah. La tazalu taifatun min ummati zahirina 'alal haq. Rasulullah mengingatkan akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran. La yadurruhum, tidak memudaratkan mereka, man khazalahum, yang cuba nak menjatuhkan mereka. Hatta sehingga ya'tial amrullah, sehingga datang keputusan Allah. Yakni menang ataupun mati syahid. Ya, masya-Allah. Yayasan Taklim dah kena teruk dah. Tak apa, alhamdulillah, tetap bangun. Kenapa? Insya-Allah keputusan itu dari Allah, kita teruskan kerja-kerja dakwah kita. Tak menjadi masalah. Kita nak menyelamatkan manusia dari neraka, mereka marah kita. Okey, tak apa. Kita nak memastikan manusia itu mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut Rasulullah, kita umat Rasulullah dengan cara yang betul, ya, dengan hadis-hadis yang sahih. Mereka marah kita. Okey, ahlan wasahlan. Ya, seolah-olah yang dikatakan budak kecil nampak api, ya, kecil baby dia nak pergi. Kita tak mau dia gigitnya kita. Nak juga pergi. Ya, kita buat hal mana yang kita mampu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sama saja bagi seorang hamba, yang ketiga, sama saja bagi seorang hamba yang telah berbuat kebaikan, dia mendapat pujian atau celaan. Perasaan seperti ini merupakan salah satu petanda zuhud terhadap dunia, meremehkannya, kecil ambisinya. Okey, ini yang tadi kita mengatakan bahawa seorang itu tidak menjadi masalah lah dia dipuji ataupun dikeji. Keempat, zuhud terhadap kepimpinan lebih berat dari zuhud terhadap emas maupun perak. Ya, barang siapa yang mampu mengeluarkan diri dari hatinya hubbur riyasah, cinta kepada kepimpinan, maka dia itu zuhud sejati, kerana dia telah mampu menyamakan sikap antara penerima pujian dan celaan terhadap perbuatan baik. Ini di antara perkara yang amat menggerunkan, ya, yang amat menakutkan. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, ya, di saat Abu Dzar meminta menjadi pemimpin sebanyak 3 kali, lalu Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar anta rajulun dha'ifun, wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu adalah lelaki yang lemah.
Sesungguhnya orang yang memikul amanah ini di depan Allah akan menyesal apa yang dipikul. Dan kita menyaksikan kepimpinan berlaku di seluruh dunia, termasuk di bumi kita Malaysia. Ya, kita pun termasuk orang yang mengkritik. Kita termasuk orang yang mengumpat, mencela, ya, terhadap kepimpinan dari dulu sampai sekarang. Kenapa? Kerana ialah ini di antara satu wasiat yang mana bercita-cita menjadi pemimpin adalah sifat yang tidak baik sebenarnya. Sifat yang tidak baik, tetapi kalau terpaksa itu lain cerita. Bercita-cita, kita melihat, menyaksikan dalam siri selepas wafat baginda sallallahu alaihi wasallam yang selama 3 hari Rasulullah tidak dimakamkan, ditanamkan. Apa yang berlaku? Para sahabat berijtihad siapa yang layak untuk menjadi pemimpin. Bukan kerana nak merebut pemimpin, tetapi terpaksa negara tidak boleh tidak ada pemimpin walaupun dalam 1 hari. Tak boleh, memang tak boleh. Kerana itu tanda kehancuran. Oleh kerana itu, bila berlaku perselisihan pandangan waktu Abu Bakar ke Umar yang layak, bukan mereka berebut, mereka bertolak-tolak, tak nak. Itu asalnya. Itu kezuhudan yang paling tinggi. Kenapa bila dia duduk di bidang di atas kerusi ataupun sebagai pemimpin, pertama dia mempunyai pengikut. 1, dan 2 dia mempunyai harta bagi yang pembolot, yang tidak pegang amanah. Yang ketiga, dia boleh buat apa saja yang dikehendaki, ya, walaupun langgar syariah. Oleh kerana itu, kedudukan ini yang dikatakan zuhud terhadap pemimpin. Bila dah terkenal sebagai seorang pemimpin, kena amanah. Itu yang Saidina Umar tu tak boleh tidur malam. Saidina Umar tak mengambil harta. Saidina Umar hantar harta dia, tengok pekerja-pekerja dia ataupun wakil dia, ya, menteri-menteri dia, ya, bagaimana bila dibagikan harta. Kalau kita kat sini tak bagi harta pun kita cari harta. Kita punya kepimpinan. Tetapi mereka tidak. Bila dibagikan harta, kita menyaksikan apa yang dibuat, diberikan kepada fakir miskin. Dalam tempoh 1 hari saja, duitnya habis. Bukan pergi ke mall. Bukan pergi ke beli kereta baru. Habis untuk rakyat. Tuan-tuan dan perempuan, dahsyat. Kepimpinan ini yang kita rindui. Tapi tidak wujud. Dan kita diri menjadi pemimpin pun bermasalah. Kalau kita jadi pemimpin, tak dinafikan. Jangan kita kuat kritik. Ya Allah, apa tak pandai jadi pemimpin apa semua. Jangan, tuan-tuan dan perempuan, Allah belum bagi kita. Kalau kita duduk, tahulah kita. Itu pasal, subhanallah, memang satu peringatan. Waktu maaf kata kita kritik pemimpin-pemimpin, Allah jatuhkan, lepas tu naik suatu perkara yang lain daripada yang lain dijangka. Ini masalah kepimpinan, minta Allah islahkan. Itu je kaedah kita. Doa Allah islahkan. Ya. Kenapa? Kita ni rakyat, ialah macam rakyat ni macam penonton. Kita tengok orang main bola. Apalah tak pandai sepak kaki bangku, amboi. Mudahnya mulut kita. Ya. Cuba pergi masuk padang bola tu nak tengok kita kaki apa pula. Ya. Kita kaki bangku, kaki keldai ke kaki ni. Kaki apa orang kata besung besar kaki. Kita tak mampu. Cuma kita pandai kritik saja. Jadi tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati dalam mengkritik manusia. Apatah lagi kepimpinan. Jangan diprovokasikan yang menyebabkan orang bangun, ya, menjadikan perkara yang haram, yang akan mengalirkan darah, yang akan menjadi banyak masalah yang tak baik. Ya Allah a'lam. Yang kelima, wasiat Rasulullah SAW, zuhudlah terhadap kepunyaan manusia, nescaya mereka akan mencintaimu. Ibn Rajab berkata, terlalu banyak untuk disebutkan hadis Nabi yang berbicara tentang perintah untuk menahan diri jangan sampai meminta-minta kepada manusia. Barang siapa yang minta apa yang dipunyai oleh manusia, maka dia akan dibenci dan tidak disenang oleh orang-orang. Harta termasuk sesuatu yang paling disenangi oleh Bani Adam. Kerana itu siapa yang menerima harta dari manusia, nescaya mereka akan membencinya. Subhanallah. Ya, jangan kita minta kepada orang kerana ia akan memboringkan orang. Sikit-sikit minta. Oleh kerana itu kadang-kadang walaupun kita sebagai macam saya sebagai murid sekolah, kadang-kadang teragak-agak juga untuk meminta. Ya, apa minta sebagai nak bantu. Setengah kita ada anak yatim, piatu, ada orang susah kan. Tetapi ialah memang kita cuba nak mengelakkan hak mana yang mampu saja.
Cuma kita yang mana kawan-kawan dah kenal, di situ kita promote lah. Ya, pasal nak sambungkan pahala-pahala. Dari sudut apa-apa pun, untuk diri sendiri kita tak akan minta. Cuma adalah orang kata, ustaz apa nak kan, ustaz bukan minta untuk ustaz, untuk anak-anak yang susah tu apa salahnya. Tapi kita rasa berat lah kan, kita rasa berat. Tapi ala kulli hal, ya, nak menceritakan bila kita zuhud dalam bab itu, tidak meminta-minta, itu tanda penghormatan orang kepada kita, orang akan respect kita. Bahkan orang-orang yang tidak kenal kita menyangka kita ni orang yang kaya, orang yang senang kan. Yang disebutkan dalam Al-Quran dan surah Baqarah, ya, sampaikan orang yang berjihad di jalan Allah tu yang cedera, tak mampu bekerja, mereka tidak meminta-minta kerana itu merupakan keaiban. Mereka mempunyai izzah, kemuliaan yang mana perlu menahan diri daripada meminta-minta, lebih baik berusaha sendiri. Ya, baik. Jadi yang keenam, Al-Kisah seorang lelaki Arab Badui bertanya siapakah pemimpin budak mana tadi? Keenam, Al-Kisah seorang lelaki Arab Badui bertanya siapakah pemimpin penduduk Basrah. Orang menjawab Al-Hasan Al-Basri. Si Badui bertanya lagi, dengan apa dia pimpin mereka? Dijawab orang yang memerlukan ilmunya sedangkan dia tidak memerlukan harta mereka. Okey, dijawab orang memerlukan ilmunya sedangkan dia tidak memerlukan harta mereka. Ya, ini di antara perkara yang menarik, ya, apabila ditanya tentang siapakah pemimpin Basrah. Ya, Basrah ini di Iraq. Yang mana pemimpin banyak di zaman Bani Abbasiyah berada di Basrah. Kemudian Hasan Al-Basri, Basri itu maksud dia dinisbahkan kepada Basrah. Hasan Al-Basri terkenal ulama, ya, terkenal dia di antara tabi'in atau tabi'in yang masyhur, yang mana ianya terkenal banyak hal, di antaranya zuhud, ya. Bahkan madrasahnya mencapaikan beribu orang datang dalam kelas dia. Dan dia tidak mengharapkan apa-apa daripada orang-orang yang datang. Orang-orang yang datang yang mengharapkan ilmu kepadanya. Ini kelebihan yang diberikan kepada Allah di kalangan ulama-ulama yang silam. Jadi kita nampak dua perkara ini, bagaimana untuk mencintakan diri, dicintai oleh Allah, ialah dengan menyaut seruan Allah dengan zuhud di dunia. Kita tak suka dunia ini mengganggu kita dari sudut amalan. Bahkan kita menggunakan dunia dengan cara yang betul. Maka itu yang dikategorikan zuhud dan akan dicintai oleh Allah. Dan kedua, zuhud pada manusia, tidak meminta-minta kepada manusia. Maka ia akan menyebabkan ia dicintai oleh manusia. Wallahu a'lam bissawab. Orang yang bertakwa, bab yang berikutnya, orang yang bertakwa lagi kaya yang menyembunyikan diri. Okey. Orang yang bertakwa lagi kaya yang menyembunyikan diri. Ini di antara low profile yang paling Allah suka. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau Allah berikan nikmat kita, kita orang kaya, kita ada darjat, tak kiralah pangkat datuk ke, datuk seri, tan seri ke, itu darjat kan yang perlu kita hormati kepada mereka. Tetapi dia tak nak, dia low profile. Besar pahala dia. Ya, subhanallah. Ya, jadi ini di antara perkara yang menarik untuk bagi mereka yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang begini. Baik, kita bacakan hadis. Hadis yang ke-36 dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Ya, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya namun menyembunyikan dirinya. Ya, low profile. Ya, tak menunjuk-nunjuk. Ya, tak menunjuk-nunjuk. Yang pakaiannya simple, ya, mungkinlah kenderaan itu mungkin tertonjol sedikit, tetapi dia bukan jenis orang yang membazir. Ya, dikatakan pakailah apa yang mampu, ya. Dan setengah orang, ya, saya pernah menyaksikan hanya handphone. Ya. Handphone dia, la ilaha illallah, handphone kita lagi cantik. Ya, handphone dia yang harga ala kadar je. Apa dia kata? Ustaz boleh call, sekadar boleh call ataupun boleh apa nama? Boleh call, boleh jawab call, boleh ambil maklumat cukuplah. Masya-Allah, masya-Allah. Yang kita tengok anak-anak kita tu dia
dia tak ada kerja, handphone dia beribu. Ya, siap maklumat canggih-canggih, kita pun tak tahu macam mana nak guna. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, bagi mereka yang ada pangkat, low profile is important things. Ya, low profile begitu penting untuk mengangkat darjat kita di sisi Allah, darjat kita di sisi manusia. Orang akan suka kita, orang akan hormat kita. Lagi kita low profile, lagi. Ya. Saya teringat saya bertemu dengan seorang sahabat, ya, seorang kawan lah. Waktu saya handle grup sahabat-sahabat kita Brunei. Kan? Wallahualam, itu kisah lama lah. Tahun 98. Habis balik haji tu, ialah berjumpa, saya handle grup haji Brunei waktu tu, Asia Tenggara, di bawah syarikat Arab, Dallah Service. Okay. Kemudian tahun berikutnya dia datang pergi haji, kan? Saya tak kenal, tak ingat, kan? Tak ingat. Tapi dia datang tu, dia jumpa saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ustaz tak kenal ke saya? Ingat tapi tak ingat nama. Saya dia sebutlah nama dia. Okay, Haji gini-gini. Okay. Lepas tu Azman nak, misalnya lah, Azman nak ke mana? Ustaz tolong panggil saya Haji Azman. Umbut. Minta title haji tu kena panggil. Saya dengar tu terus macam terduduk saya, kan. Subhanallah. Kan, tuan-tuan dan puan-puan. Tak tahu, saya nak terang pun tak tahu. Tapi mungkinlah kalau orang dulu disebabkan nak datang susah untuk menunaikan haji, jadi dia letakkan lakap supaya orang tahu dia tu haji. Okey, wallahu alam. Tapi bila kita menyaksikan di kalangan para sahabat, ya, haji beratus, tak berpuluh kali lah kata orang, tak pernah pun ada seorang kita mendengar di kalangan para sahabat bernama Haji. Haji Abu Bakar, Haji Osman, Haji Ali, Haji apa lagi. Yang ada Haji, kalau Haji Osman tu bukan Abu Bakar, bukan sahabat Nabi, itu kat Malaysia. Okey. Janganlah begitu. Ya, jangan begitu. Rendahkan diri kita. Ya, tak apa orang tak panggil haji pun tak apa. Ya. Orang panggil sampai panggil haji dam pun okeylah, kan. Tak dia. Tapi ala kulli hal nak menceritakan kita mana-mana pangkat, kecuali kalau terpaksa, ya, setengah tu kadang-kadang kita tengok bos pun, CEO pun tak menonjolkan dirinya. Ya, pegawai-pegawai pun tak menonjolkan dirinya. Sedar-sedar dia owner syarikat. Aduh, kan? Nampak tak? Orang jadi lebih gerun keadaan yang begitu. Okey, ala kulli hal nak menceritakan. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan kandungan hadis ini. Pertama, at-taqi artinya orang yang melakukan segala yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhkan segala larangan kerana ingin meraihkan keredaannya dan takut terhadap azab dan siksaannya. At-taqi, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu maksud takwa. Ya, at-taqwa yang disebutkan ialah menjaga diri kita daripada terkena ataupun melakukan maksiat. Sehingga kan Ibnu Sayyidina Umar mengisyaratkan, apakah maksud takwa? Seolah-olah kamu berjalan di atas kawasan yang banyak duri. Macam mana kita berjalan? Mungkin tak nampak. Okey, berjalan di kawasan banyak kaca. Ya, walaupun kita pakai kasut, tetap kita berhati-hati. Ya. Ini kan pula kalau tak berkasut, lagi teliti nak pastikan supaya kaki kita tidak terkijak, kasut terluka kaki. Dan takwa di dalam diri kita ini, di hidup di dunia ini, berhati-hati supaya tidak melakukan maksiat, walaupun sedikit, ditakuti dimasukkan ke dalam neraka. Okey? Jadi itu maksud takwa. Okey, baik. Kedua, al-ghani, iaitu orang yang berjiwa kaya dan tidak pernah meminta kepada manusia dan bertumpang terhadap rezeki pemberian Allah yang didapatkan dari jerih payahnya. Itu maksudnya orang yang kaya yang mana dia tidak mendapatkan harta, mana tadi? Berjiwa kaya, pertama jiwa dia kaya, tidak mengharapkan orang, dan dia sendiri pun kaya, dia berusaha dengan usaha yang betul, maka ia tidak menjadikan dia tidak termasuk dalam golongan orang yang kaya, bukan kaya tipu-tipu, kaya betul-betul. Ya, dengan kekayaan ataupun dengan dia
tidak pernah meminta manusia, dia bertopang terhadap rezeki pemberian Allah yang dapat dari jerit payahnya. Dia berusaha dengan rezeki yang Allah bagikan dengan usaha yang dia buat sendiri. Jadi itu dia, kaya. Ya, tapi jiwa yang kaya besar tu amat penting. Ya, bila seorang itu tidak meminta-minta, dia jatuh izzah dia dahsyat. Izzah dia dahsyat. Okey. Izzah maksudnya izzah tu kemuliaan dia dahsyat. Yang ketiga, khafi, iaitu seorang yang lebih mengutamakan tidak terkenal, tidak pernah menyebut-nyebut amal kebaikannya dan selalu sibuk dengan beribadah kepada Allah, berzikir dan amal-amal yang bermanfaat. Ni dia, khafi, dia merahsiakan semua amalan dia. Sedekah dia ke, ibadat dia ke, ya, amalan dia semua dirahsiakan. Supaya orang tak tahu, cukup Allah tahu. Ini di antara perkara yang agak sukar sebenarnya untuk merahsiakan amalan-amalan yang begini. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, bagaimana kita nak katakan, ya, dia tidak terkenal di dunia tetapi dia terkenal di akhirat. Itu yang kita nak. Tapi manusia sekarang ni kadang-kadang kita berhadapan dengan, ya, ingin kemunculan ataupun ingin dikenali. Maka bila dia sudut ceramah dah satu bab, lepas tu dia sudut infak nakkan cek yang besar-besar, ada dia tangkap gambar, lepas tu keluarkan Facebook, keluarkan begitu, lepas tu ya masalah. Dia menjadi satu masalah yang tak tahulah nak katakan. Jadi ala kulli hal, asalnya memang terpulanglah ke masing-masing, tak menjadi masalah. Tetapi bila berkaitan dengan masalah hati ni banyak kena berjaga-jaga. Ya. Kerana bila Rasulullah mengatakan Allah suka, ya, Allah suka kepada hamba yang bertakwa, takut pada Allah, yang kaya tetapi khafi, yang menyembunyikan amalan-amalannya. Maka kita sebaik-baiknya kita lakukanlah. Sebaik-baik kita lakukan supaya kita merahsiakan segala amalannya. Insya-Allah. Insya-Allah, kalaulah kita merahsiakan amalan kita daripada orang lain, apa yang akan berlaku? Ya, Allah akan beri ganjaran pahala terlalu besar, tak dinafikan. Ya, memang kadang-kadang kenalah ada. Misalnya orang nak buktikan, kita macam kami juga melakukan program untuk apa, telaga di negeri-negeri seperti Kamboja apa semua, buat program korban. Jadi nama-nama dikendaki, maka kita buatkanlah. Tetapi kalau tak diperlukan, maka dia memadai dengan hamba Allah pun dah cantik dah. Ingat, dalam siri bersedekah ini ada satu benda yang menakutkan yang dinamakan ujub. Ya, bersedekah secara rahsia, amalan secara rahsia ni ada satu perkara yang menakutkan, ialah ujub. Jadi ujub ni dia akan datang perasaan syok sendiri. Ya, dia rasakan dirinya hebat, dapat merahsiakan amalan-amalan. Itu juga membatalkan amalan-amalan. Ya. Itu juga boleh membatalkan amalan-amalan kita sewaktu kita berusaha dengan sebaik-baik, ya, apa yang kita nak ketengahkan di sisi Ar-Rahman. Jadi oleh kerana itu, hati-hati dari sudut ujub. Baik, faedahnya. Keempat, barang siapa yang mampu mengumpulkan ketiga sifat ini, tentu Allah Ta'ala akan mencintainya. Dia telah bertakwa kepada Allah, mencintai orang-orang yang bertakwa dan merasa cukup terhadap pemberian Allah. Barang siapa yang bersikap begini, nescaya Allah akan mencintai dan mencukupinya. Jadi sebenarnya kita nakkan Allah mencukupinya dan mencintai kita, tunaikanlah tiga sifat ini. Ya, mudah-mudahan mampu kita dicintai oleh Allah dan dicukupi dengan harta yang kita miliki. Oleh kerana itu, kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Al-ghina'u ghina'ul qalb. Kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Kalau jiwa dah kaya, Allah limpahkan. Minta, ya Allah, kayakan hatiku. Ya Allah, berikan kekayaan dalam hatiku, jiwaku ini, kan. Allah akan bagi, bila dia bagi kita rasa cukup, kita dah tak mau dah apa-apa. Ya, subhanallah. Dan insya-Allah. Jadi faedah, para ulama menyebutkan beberapa manfaat dari uzlah, mengasingkan diri, meluangkan semua waktunya untuk beribadah dan bermunajat kepadanya. Yang kedua, terbebasnya diri dari dosa yang selalu saat berinteraksi dengan manusia seperti fitnah, riak dan sejenisnya. Yang ketiga, terbebas dari fitnah dan sengketa.
yang keempat terbebas dari kejahatan manusia. Ini kelebihan yang berlaku dari faedah yang manfaat yang kita sebutkan dalam hadis tadi, yang mana dia akan memberikan kebaikan terlalu banyak, ya, terlalu banyak untuk diri kita, supaya Allah pelihara kita dan Allah pelihara harta kita, keluarga kita dan seterusnya, agama kita. Kemudian meninggalkan, tajuk yang besar, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadis yang ke-37. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Okey. Sebentar, nak charge. Termasuk petanda baik keislaman seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak menjadikan tujuan hidupnya. Maksudnya petanda baik, yakni sifat Islam yang baik itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada apa-apa faedah pada dirinya. Okey, jadi itu maksud dia. Kalau tak ada faedah, ditinggalkan. Masa dia jadikan satu perkara yang besar, bersembang lara ditinggalkan, apa lagi, ya, macam bermain-main, terutamanya main game lah. Budak-budak sekarang ni banyak pada main game. Ya, tak ada manfaat. Lebih baik dia main bola ke apa tu, yang memberikan manfaat. Tapi main game tak ada manfaat, ditinggalkan. Okay? Itu termasuk benda yang lara. Okey. Jadi cuma perbahasan hadis ini agak panjang, ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan, wallahu alam. Ya, hadis ini yang saya tengok dari rujukan hadis ini adalah hasan. Ya, tadi Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, tak salah. Baik. Syarahul hadis. Kandungan hadis pertama, Ibnu Rajab mengulaskan yang dimaksudkan dengan yurnil insan adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan diperhatikan oleh manusia dan ia menjadi tujuan serta yang ingin diraihkan. Inayah sendiri artinya perhatian yang lebih terhadap sesuatu. Okey, apa perkataan yang disebutkan yurni, yang penting bagi manusia? Dia kena lihat apa itu nisbah kita lihat, dan nisbah syarak, apa sesuatu yang amat penting untuk kita, ya, digunakan, dipakai ataupun apa juga, maka ia dikatakan yang diperlukan. Kalau tak, maka ianya tak ada perlulah, ya, tak ada perlu. Okay, misalan budak-budak sekarang ni macam nak ambil periksa SPM, maka apa yang diperlukan? Dia boleh nampak apa yang diperlukan. Ya, tetapi bagi yang tak ada ambil periksa, benda tu kalau dia masuk juga jadi lara. Benda tak berfaedah. Kenapa kamu belajar? Kamu tak ambil SPM. Kamu pun dah ambil SPM. Saja syok-syok. Dia jadi lara lah tu. Ya, jadi lara. Jadi dia kena ambil yang berfaedah, yang dituntut untuk dijadikan sebagai amalan soleh. Bukan berarti meninggalkan segala hal yang tidak sesuai dengan perhitungan akal dan ambisi hawa nafsunya. Namun semuanya tetap haruslah dikembalikan kepada hukum syariat. Jadi suatu perkara itu dikembalikan kepada hukum syariat. Dia bukan ikut akal. Ya, apa yang perlu, apa yang tak perlu. Kadang-kadang kita yang tak tahu untuk meletakkan itu perlu ataupun tidak perlu. Kalau benda itu perlu, tiba-tiba kita kata tak perlu, maka salah kita. Ia memerlukan hukum syarak. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kita diarahkan untuk mempelajari apa yang syarak hendak. Apa yang syarak hendak. Ya. Bukan kita yang hendak, syarak tu yang hendak.
Oleh kerana tu, bila suatu perkara dahulukan syarak. Bila kita nak buat sesuatu, jangan kita buat lepas tu baru kita tanya apa hukumnya. Tak boleh. Ya. Apa hukumnya? Lepas kita buat. Sebelum kita buat itu tanya apa hukumnya. Ini dah buat baru tanya hukumnya, lepas tu bertentang, mula kita rasa ustaz ni teruklah. Salah kita pula. Kita cuba nak cari penyelesaian, kita cuba nak cari ustaz-ustaz yang boleh memberi jawapan yang menyenangkan hati kita. Mana boleh dalam bab yang begitu. Ada ustaz yang cakap macam tu. Terkena jugalah. Okay, jangan begitu. Baik. Kerana itulah sikap seperti hadis ini Rasulullah digolongkan sebagai petanda baiknya keislaman seseorang itu. Ya. Sehingga di antara petanda bagusnya keislaman seorang adalah dia meninggalkan apa saja yang tidak mendekatkan kepada tujuan hidupnya, baik yang berupa perkataan ataupun perbuatan. Maksudnya, ya, yang mana perkataan ataupun perbuatan itu tidak mentakarrubkan dengan Allah, tak guna. Ia tidak akan mendatangkan kebaikan. Yang boleh mendapatkan pahala, yang boleh menjauhkan dosa, maka itu yang dikategorikan sebagai kebaikan. Okey. Dengan bersikap demikian, dia telah selamat dari semua tindak tanduk yang diharamkan, syubhah, makruh, maupun perkara mubah yang tidak perlu. Ya, sehingga kan banyak perkara dia terselamat, termasuk perkara haram lah. Ya, perkara haram yang paling penting untuk diselamatkan. Lepas tu perkara syubhah, ya, makruh dan mubah, ya, dia pun akan terselamat. Berarti masya-Allah. Ya, seorang yang jaga betul-betul, maka dia terselamat. Semua perkara ini bukanlah sesuatu yang penting bagi seorang Muslim yang sempurna keislamannya dan telah mencapai darjah ihsan. Kerana seorang Muslim yang muhsin mampu beribadah kepada Allah dengan perasaan seolah-olah dia melihatnya. Dan jika perasaan belum seperti ini, maka hendaklah dia meyakini bahawa Allah selalu menyaksikannya. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan perasaan istihdar qurbah, seakan-akan Allah hadir di dekatnya, dan musyahadah biqalbi, hati seakan-akan menyaksi Allah atau merasa bahawa Allah ada di dekatnya dan memperhatikan dirinya, maka keislamannya telah bagus. Pengaruh dari keadaan batin seperti ini adalah ia akan selalu meninggalkan segala sesuatu yang menjadi tujuan, segala tidak menjadi tujuan hidupnya di dalam Islam. Maka dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, dan dari kedua sikap meninggalkan hal yang tidak perlu sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Inilah lahir dari sifat malu terhadap Allah. Jadi penulis buku ini menceritakan bahawa di antara sifat-sifat yang baik ialah mencapai darjah ihsan. Ya, kita nak jadikan kita di antara orang yang disebutkan dalam hadis sebagai seorang lelaki yang seorang manusia yang sanggup meninggal perkara yang tak faedah, dia kena ada sifat ihsan. Apa dia sifat ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu mengabdikan Allah seolah-olah Allah melihat kamu melihat Allah. Dan tentu kita tidak melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, maka Allah melihat kamu. Jadi nak letakkan sifat ihsan dalam diri kita. Kena paksa diri kita sehingga kan terasa kemanisan amalan kita. Allah menyaksikan aku. Seperti mana bulan puasa, tuan-tuan dan perempuan saksikan sifat ihsan yang terbaik dalam bulan puasa. Apa dia? Walaupun kita puasa, ya, kita tak pernah nak makan, walaupun kita duduk seorang kat dapur. Duduk seorang, tak ada orang pun, kita tak makan. Tu ihsan tinggi. Hatta kalau kita gulai tu pun kita masak, tak ada kata nak hirup ke, kata tak ada. Kalau kita nak merasa tu sekadar rasa di hujung lidah tu, lepas tu kita wehkan dia. Nak mengisyaratkan sifat ihsan tu tinggi. Hatta kalau kita duduk dalam tudung saji tu nak makan pun boleh, tak ada, kita tak akan makan. Ihsan tu tinggi, tuan-tuan. Sifat itu yang boleh menyebabkan manusia meninggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Sifat itu yang nak dipasakkan dalam hati kita dari semua bentuk. Bukan jangan letak pada solat je. Pada puasa sahaja. Semua bentuk. Itu pasal kalau seorang itu mendirikan solat dengan sifat ihsan dia, dia tahu Allah melihatnya. Dia akan diri, pegang tangan tu elok-elok, tunduk,
Dengan bacaan dia pun berhati-hati, dengan makhraj hurufnya berhati-hati. Kerana kita nak mempersembahkan amalan kita kepada Tuhan kita. Tinggi sifat. Oleh kerana itu sifat ihsan menduduki tangga yang tertinggi dalam agama kita. Ya, selepas beriman, mula-mula Islam, iman, ihsan. Ya, kalau kita belajar hadis Matan Arba'in tu, hadis 40 dia, kedudukan dia hadis yang kedua. Ya. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berlatih untuk menjadikan kita memiliki sifat ihsan. Ya, yang begitu takut kepada Allah. Kenapa? Allah menyaksikan kita. Jadi insya-Allah. Ya. Kita berhenti kat sini dahulu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk terus siri beramal kita, ya, menjadikan amalan kita diredai oleh Allah dan menjadikan kita termasuk dalam hamba-hambanya yang cuba mengikut kebenaran dan menjadikan ia sebagai jalan kita untuk beramal. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan telah dapat banyak maklumat di hari ini berkaitan dengan zuhud, takwa dan juga bersifat ihsan. Semuanya itu merupakan satu perkara yang penting dalam siri hidup kita untuk menjadi hamba-hambanya yang terpilih. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan kekuatan amal dan kekuatan segala sudut, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang terlepas dari penyakit-penyakit yang tidak baik dan menyelamatkan anak beranak kita, kaum keluarga kita dan masukkan mereka semua dalam golongan orang yang beriman dan menjadikan mereka termasuk hamba-hamba yang terpilih untuk dimasuki ke dalam syurga yang dijanjikan. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.